Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, ma ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain, amin. Al-qawlu fi hukmi man ajaza 'anil qiyami fi salati awil qu'ud. Perbahasan tentang hukum orang yang tak mampu berdiri dalam solat ataupun tak mampu duduk. Summa syara'a fi al-qism tsani, kemudian musannif masuk kepada membicarakan tentang bahagian kedua, biqaulihi, dengan katanya, man ajaza 'anil qiyami fil fariḍah, siapa yang tak mampu untuk berdiri dalam solat fardu, solat jalisan, hendaklah dia solat dalam keadaan duduk. Lil hadis as-sabiqi, berdasar kepada hadis yang telah lalu, kita dah sebut dah hadis tu, iaitulah hadis riwayat Bukhari daripada Imran bin Husain, berkata, kanat bi bawasir, kata Imran, aku mengalami bawasir, fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an as-salah, aku bertanyalah kepada Nabi tentang solat, bagaimana caranya. Maka Nabi bersabda, salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala jambin. Nabi kata, solatlah berdiri, kalau tak mampu maka solatlah duduk, kalau tak mampu maka solatlah dengan mengiring. Baik. Walil ijma', begitu juga dengan ijma' ulama mengatakan kalau tak mampu berdiri, solatlah duduk. Wa ala ayyi sifatin sya'a, ala sifatin sya'a, dalam apa cara sekalipun duduknya, asal duduk janji boleh solat. Li itlaqil hadis al-mazkur, berdasarkan kepada hadis yang tersebut tadi itu mutlak, dia tak ada sebut cara-cara duduk. Nabi kata duduk aja, mutlak, mutlak duduk. Wala yanqusu sawabuhu, tidak berkurangan pahala orang solat duduk tu, an sawabil musalli qa'iman, daripada pahala orang solat berdiri, sebab li'annahu ma'zurun, sebab dia uzur, bukan sengaja pun. Qala Rafi'i wala na'ni bil ajzi adamul imkan, kata Imam Rafi'i, kami tidaklah maksudkan dengan lemah ataupun tak mampu di situ artinya tak boleh, bukan berarti tak mampu itu berarti tak boleh. Bal fi ma'nahu, malah apa saja yang seerti dengan tak mampu, bukan berarti tak boleh, asalkan tak mampu je masuklah dalam erti kata tak mampu tu, kan. Contohnya khauful halak, bal fi ma'nahu khauful halak wal farq, termasuklah dalam erti kata tak mampu tu ialah takut dia akan binasa ataupun takut akan batal solat dia, batal solat, kan. Jadi itu pun tak mampulah, itu memang bersangatan lah tak mampunya. Ataupun wajadatul mardi, ataupun bertambah penyakit dia kalau solat berdiri, itu betul lah, itu barulah apa tu, masyaqqah syadidah nama dia, au khaufu masyaqqatin syadidatin, ataupun dia takut berlakunya masyaqqah, kesusahan yang bersangatan, kan. Au daurani ra'si, ataupun kalau berdiri pening, pusing. Fi haqqi rakibis safinah, pada hak orang yang menaiki kapal di lambung ombak, kalau berdiri memanglah muntah jawabnya, ataupun kalau berdiri habis tumbang tergolek-golek, kan, di lambung di ombak. Tapi kalau orang sakit demam, kalau dia berdiri pening pun termasuk sekali. Itu kata apa, Imam Rafi'i. Kama taqaddama ba'du zalika kullihi, seperti dulu telah pun kita bicarakan sebahagian daripadanya. Qala fi ziyadati radah, dalam kitab ziyadatul radah, alladhi ikhtaru al-imam, yang dipilih pendapatnya oleh al-imam al-haramain, fi dhabtil ajzi, dalam menentukan garis panduan tak mampu tu, Imam Haramain kata, antal hiqahu masyaqqatun,
tuzhibu khusyu'ahu. Jadi bagi Imam Haramain, garis panduan kalau nak kata tak mampu tu, ialah dia punya garis panduan dia, kalau dia mengalami kesusahan masyaqqah yang boleh menghilangkan khusyuk, mengganggu khusyuk. Asalkan dia rasa tak khusyuk je, itu kira masyaqqah lah tu. Tu. Ataupun itu kira tak mampu lah, boleh solat duduk menurut Imam Haramain. Lakinna qala fil majmu', akan tetapi kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', innal mazhab khilafuhu, sesungguhnya dalam mazhab tidaklah begitu pendapatnya. Tak adalah asalkan apa, tak boleh khusyuk je dikira lemah, tak mampu. Asalkan tak khusyuk je, boleh solat duduk. Jadi itu kata Majmu', dalam mazhab tidak begitu. Okey, intaha, habis. Wa jam'un baina kalamai ar-rawdah wal majmu'. Jadi kalau kita nak gabungkan antara dua pendapat tersebut, dua pendapat antara pendapat dalam kitab Rawdah Imam Rafi'i dan kitab Majmu' Imam Nawawi, bi anna dhihabu khusyuk yansha'u an masyaqqati syadidah. Jadi bolehlah kita nak katakan bahawa hilang khusyuk, dhihabul khusyuk menyebabkan masyaqqah, kesusahan yang bersangatan. Kesusahan yang bersangatan tu samalah maksudnya dengan hilang khusyuk. Bukan asalkan hilang khusyuk je, tak khusyuk lah sebab letih, maka dia solat duduk. Bukan begitu maksudnya. Jadi kita nak gabungkan antara dua pendapat, sebab untuk jamakkan dua pendapat yang berbeza itu mustahabun, sunat kan, sunat. Kalau ada dua pendapat atau dua riwayat, dua hadis yang berbeza, begitu juga dengan dalam mazhab ada dua pendapat yang berbeza, maka dijamakkan ataupun digabungkan dua pendapat tu, itu hukumnya sunat, berbanding dengan kita pakai satu tolak satu. Taib, habis. Iftirashuhu afdal min ghairihi, dan duduk iftirash itu lebih afdal daripada duduk jenis lain, minal jalsat. Okey, li'annaha hay'atun masyru'atun fi shalah, sebab duduk iftirash itu adalah keadaan duduk yang disyariatkan dalam solat, seperti duduk tahiyat akhir, duduk di atas buku lali kaki kiri, manakala kaki kanan, tapak kaki kanan tu tegak. Baik. Jadi sebab duduk tu adalah duduk yang disyariatkan, maka fakanat aula min ghairiha, sebab itulah dia lebih aula, lebih utama, lebih bagus daripada semua duduk yang lain. Wa yakrahu al-iqa' huna, dan makruh duduk iqa', duduk apa, tertongging, duduk tertongging di sini, iaitu ketika solat duduk, memanglah semua jenis duduk tu boleh, tapi kalau duduk iqa' ni boleh sah solatnya, cumanya makruh. Iqa' ni juga makruh fi sairil qa'dat, pada semua jenis duduk yang lain dalam solat, qa'dati solah, semuanya makruh, tak kira duduk tahiyat ke, duduk antara duduk sujud ke, maka semuanya makruh duduk iqa'. Iqa' tu benda, bi an yajlisa al-musalli ala warakaihi, orang yang sedang solat tu duduk di atas pangkal peha dia. Warakaihi itu ialah aslu fakhidaihi, pangkal peha, nasiban rukbataihi, dia punya lutut tu terjongkit, nasib, mansub, nasab, terjongkit. Okey, bi ayal saqa
al-yaihi bi mawdi'i salatihi, manakala dia punya papan punggung, dua papan punggung tu menyentuh lantai tempat dia solat. Artinya dia duduk tu terporosok gitu kan, papan dia punya pangkal paha atas kaki kan, atas kaki, tapi dia punya punggung tu kena lantai, dia rendah lah, kan. Taib. Wayansibu fakhidaihi wa saqaihi kahayatil mustawfiz. Kemudian dia punya paha pula dan dia punya betis terangkat, yang sibu terangkat kan, atau terjongkit, seperti keadaan mustawfiz, anjing duduk kan, macam mana. Cuma anjing duduk tu paha dia tak adalah terangkat kan, dia letaklah. Cumanya kalau orang nak buat macam anjing duduk tu, dia punya paha tu terangkat dan dia punya betis pun terangkat, kan, terangkat. Artinya tidak terjelepok lah kan, tak ada terjelepok, dia terangkat. Tapi tangan dia letak kat lantai, ataupun dia letak kat paha. Kalau tak lantai tu memang confirm lah, buruk sangat bentuk cara duduknya. Katalah letak atas paha pun dalam keadaan macam terjelepok, sebab dia punya papan punggung tu kena lantai, macam terjelepok, tapi tak terjelepok, terangkat sikit. Tapi buruk sangat, dia tertongging gitu kan duduknya. Itu iqa'. Wa min al-iqa'i na'un mustahabun, ada juga iqa' yang mustahab inda Nawawi, di sisi Imam Nawawi. Tak semua iqa' tu duduk tertongging gitu makruh. Ada iqa' yang tak makruh, yang sunat. Wa huwa ayyafrisha rijlaihi, dia julurkan dua kaki dia tu macam duduk tahiyat tu. Cumanya dua papan punggung dia tu dia letak di atas tumit. Maksudnya kalau duduk iftirash, dia duduk atas kulali, kaki kiri kan. Tapi yang iqa' yang mustahab ni, yang sunat ni, ialah dia duduk dalam keadaan dua-dua tapak kaki tegak tu, tapi dan dia duduk di atas dua tumit, qadamaihi ala qadamaihi. Jadi dia punya papan punggung tu, aliyaihi tu, letak atas tumit, atas dua tumit. Bayangkanlah mungkin dia terjongkit juga, tangan dia letak kat paha, duduk terjongkit. Orang Arab biasa begitu, orang Malaysia tak ada gitu kan, tapi orang Arab biasa duduk macam tu, duduk terjongkit ke depan sebab duduk atas tumit. Summa yanhani al-musalli qa'idan liruku'. Habis masuk cerita baru. Jadi itu cara dia solat duduk, kan. Jadi bila nak rukuk macam mana? Summa yanhani al-musalli qa'idan. Jadi orang yang solat duduk tadi tu yanhani, dia tunduk liruku', untuk rukuk. Dia tunduk untuk rukuk bihaitsu taqabala jabhatahu ma quddamu rukbatayhi. Quddam, dia tunduk untuk rukuk sekira-kira dia punya dahi tu taqabala, berdepan dengan quddam rukbatayhi, bahagian depan kepala lutut. Bukan atas kepala lutut, bawah lagi, sampai berdepan dengan kepala lutut. Rendah betul lah, separas dengan kepala lutut dahi dia. Wa hadza aqall ruku', ini ialah rukuk yang paling minimum. Kan biasa tengok orang duduk tak
solat duduk tak ada macam tu. Sedangkan rendahkan kepala hingga separah lutut tu, itu paling minimum. Kalau kurang daripada tu tak sah solatnya, kan, sebab tak sampai tahap minimum. Wa akmaluhu, manakala yang paling sempurna rukuknya ialah ayyuhadhi jabhatahu mawdi'as sujudihi, hendaklah separas dahi dia tu dengan tempat sujud. Itu rukuk yang paling sempurna. Sebab dia rukuk tu dalam keadaan duduk tu, jadi dah dekat-dekat nak cecah lantai, kan, hampir cecah lantai, maknanya rendah betul. Itu rukuk dia. Sebab apa? Sembahyang duduk kan. Jadi bila nak rukuk, kalau dalam keadaan berdiri, mestilah belakang tu dia sama rata, barulah dinamakan rukuk. Tapi kalau sujud tak mungkin. Kalau sembahyang duduk tak mungkin dapat sama rata belakang kan. Sebab itulah tekan lagi semaksimum mungkin, seboleh mungkin kita punya tulang belakang tu rapat ke lantai gitu kan. Seboleh mungkin kan. Bukan asal ada je, asal ada tak sah. Baik. Li'annahu yudahi ruku' al-qa'im, kerana dia membandingkan dengan rukuk orang solat berdiri fil aqal. Dia membandingkan dengan rukuk orang berdiri pada menyamaratakan pada rukuk yang aqal, yang minimum, dan rukuk yang paling sempurna. Yang paling sempurna tu yang 250 darjah tu, dengan yang paling minimum tu, dia boleh cecah tangan tu ke lutut tu, kira dah boleh lah tu, minimum kan. Dan kalau yang paling sempurna, dia tekan tulang belakang dia tu, tu paling sempurna. Jadi bila solat duduk macam tu jugalah, dia tak boleh lah nak nak ratakan belakang dia tu. Jadi dia tekan sampai ke lutut. Jadi kalau nak sempurna lagi, dia tekan lagi, macam dia tekan masa dia solat berdiri. Wa man ajaza 'anil julus, okey, habis. Dan siapa yang tak mampu solat duduk, bi anna lahu minal julus tilkal masyaqqah al-hasilah minal qiyam, iaitulah kalau dia mengalami dengan solat duduk itu seperti dia mengalami kesusahan bila solat berdiri, kan. Solat berdiri dah susah dah, tak boleh dah. Solat duduk pun tak boleh tak, kan. Shalla muttaji'an, solatlah dalam keadaan mengiring, li jambihi, dengan tulang rusuk dia ke bawah, mustaqbilal qiblati biwajhihi, dengan dia punya muka menghadap kiblat, wa muqaddamu badanihi, begitu juga dengan bahagian depan badan dia tu menghadap kiblat juga. Wujuban, wajib semua menghadap kiblat. Di hadis Imran as-sabiq, berdasarkan kepada hadis Imran bin Husain yang lalu. Wa kal mayyiti fil lahad, begitu juga seperti macam kuburkan mayat di dalam liang lahat, muka dan dia punya dadanya semua menghadap kiblat. Wal afdal, dan yang paling afdal ayakuna alal aiman, yang paling afdal ialah mengiring tu sebelah lambung kanan, rusuk kanan. Wa yakrahu alal aisar, dan makruh mengiring dengan rusuk kiri bila uzrin, tanpa ada uzur tak apa. Kama jazama bihi fil majmu', seperti yang ditegaskan dalam kitab Majmu' Imam Nawawi. Tayyib. Wa man ajaza anhu anil ittija', siapa yang tak mampu untuk baring, solat baring, shalla mustalqiyan ala zahrihi, maka hendaklah dia solat melentang di atas belakangnya. Wa ahmasahu lil qiblah, wa akhmasahu,
dan dua tapak kakinya tu tegak menghadap kiblat. Tapak kaki menghadap kiblat ni lah sebab yang penting muka dia menghadap kiblat. Jadi kalau nak muka menghadap kiblat mestilah lunjuk kaki kan. Jadi kaki terpaksa menghadap kiblat. Wala budda min muwadda'i nahwi wisadatin tahta ra'sihi, dan tidak boleh tidak mestilah meletakkan meletakkan seumpama bantal di bawah kepala dia, liyastaqbila biwajhihi al-qiblata, agar dapat dia menghadapkan mukanya tu ke arah kiblat, illa ayakuna bil ka'bati, kecuali kalau dia solat dalam Kaabah, wahya masqufatun, di mana Kaabah tu ada atap. Fal muttajih jawazul istilqa ala zahrihi, maka menghadap tu harus dia melentang gitu saja, menghadap atas. Tak payah dia kena letak bantal bagai kan. Dia menghadaplah muka tu ke atap Kaabah tu. Wa kadza ala wajhihi, jadi dia menentang atas belakang dia, begitu juga dengan muka dia tu menghadap atas juga. Habis. Wa illam takun al-masqufah, sekalipun kalau Kaabah tu tak ada atap sekalipun, dia harus dia solat melentang begitu saja dengan mukanya menghadap ke atas juga. Li'annahu kaifama tuwajjih fahuwa mutawajjihun li juz'in minha, kerana bila solat dalam Kaabah tu bagaimanapun dia menghadap, maka dia menghadap sebahagian daripada juzuk Kaabah itu. Dia menghadap ke bawah ke meniarap pun sah juga, solat meniarap pun sah, melentang lagi dah sah kan. Sebab mana-mana kiri kanan atau bawah semuanya adalah arah Kaabah itu sendiri. Wa yarka'u wa yasjudu biqadari imkanihi, dan orang yang solat baring tadi tu, sama ada dia mengiring ataupun dia melentang tadi, dia rukuk dan sujud pada kadar yang dia boleh. Fa in qadara musalli ala rukuk faqad karrarahu lis-sujud. Kalau dia mampu untuk rukuk sahaja kan, fa in qadara al-musalli, orang yang solat tu hanya mampu untuk rukuk sahaja, faqad karrarahu lis-sujud, maka bila nak sujud dia ulang balik. Dia ulang balik, macam dia rukuk tadi, macam itulah sujud dia ulang balik, sebab dia itulah mampunya kan. Wa man qadara ala ziyadatin, tapi bagi orang yang mampu buat lebih, alal akmar rukuk, kepada rukuk yang lebih sempurna kan. Contohnya kalau dia solat baring kan, jadi dia guna muka dia tu, kepala dia tu angguk kan, dia angguk sikit untuk rukuk kan, angguk separuh lah, kemudian angguk, kemudian dia mampu lagi sebenarnya untuk tunduk lagi kepala dia tu. Ziyadah alal akmal, untuk sebagai rukuk yang sempurna kan. Jadi kalau dia nak rukuk sempurna, dia kena tunduk habis. Kalau dia mampu buat sampai tunduk habis begitu, ta'ayyanat tilka ziyadatu lis-sujud, maka pastilah bahawa yang buat lebih tadi tu untuk sujud. Jadi dia kena buat rukuk tak sama dengan sujud. Sujud tu dia rukuk dia tunduk pada kadar minimum kan, minimum, tak ada tunduk sikit je, padahal dia mampu tunduk lagi kan, dia tunduk separuh. Kemudian bila sujud dia tunduk habis. Sebab nak bezakan, li'annal farq bainahuma wajibun, sebab untuk membezakan antara rukuk dengan sujud itu tadi wajib alal mutamakkin, bagi orang yang mampu. Tapi kalau dia tak mampu, kecuali hanya sikit, dia tunduk sikit aja, maka itulah dia rukuk, itulah dia sujud.
Tapi kalau dia mampu untuk membezakan, maka sujud tu mesti yang lebih tadi tu. Tatimmatun, pelengkap. Walau qadara ala asna'i salatihi ala al-qiyam aw qud. Kalau dia tengah solat duduk tadi kan, tiba-tiba dia rasa kuat, dia mampu untuk berdiri, ataupun dia tengah solat baring, dia rasa sihat pula, mampu dia nak duduk, kan. Au ajaza anhu, ataupun sebaliknya pula, mula solat berdiri kemudian tak mampu, dia pergi duduk, ataupun mula dia duduk, dia rasa dah tak boleh, dia baring. Atta bil maqdur lahu, maka buatlah apa yang dia seboleh yang dia mampu buat. Bil maqdur lahu, dengan seboleh semampu yang dia boleh buat. Okey, wa bana ala qiraatihi. Bagaimana dengan bacaan dia tadi? Bacaan dia tu tadi dia sambung saja. Ini bagi Fatihah ni, Fatihah kan. Disambung aja. Jadi kalau dia tengah solat berdiri, pening dia, nak tumbang, maka dia duduk. Masa dia turun duduk tu tak boleh baca. Masa dia turun duduk tu dia boleh baca. Malah wajib dia baca, kan. Okey. Tapi bagi orang yang dia pada duduk kemudian dia rasa kuat boleh berdiri, jadi masa dia duduk tadi dia baca Fatihah separuh dah. Ihdinas siratal mustaqim. Dia kata macam sihat juga, dia pun berdiri. Masa dia berdiri tu dia tak boleh baca. Dia kena berdiri, dah berdiri betul baru dia sambung. Tadi sampai ihdinas siratal mustaqim, lepas tu bila dah berdiri dia sambung siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Disambung gitu kan. Itu maksud wa bana ala qiraatihi, dia sambung je bacaan dia tadi. Itu kalau daripada duduk ke berdiri ataupun daripada baring ke duduk. Wa yundabu i'adatuha fil awwalaini, tapi sunat diulang balik fil awwalaini, pada kedua awal. Maksudnya masa dia solat duduk tadi, masa dia memulakan bacaan, tu awal yang pertama, memulakan bacaan pada permulaan solat dia yang duduk. Jadi mula duduk dengan mula bacaan, mula duduk. Itu apa tu, permulaan yang pertama, kan. Kemudian tengah-tengah baca tu dia berdiri. Jadi sunat berdiri tu keadaan baru, kan. Dia sunat mulakan dengan bacaan baru. Itu maksudnya dua yang awal. Sebab dia memulakan tu, itu awal pertama, memulakan berdiri, mula yang pertama. Kemudian memulakan bacaan baru, mula yang kedua. Litaqa halal kamal, agar dapat melakukan keadaan yang agar dapat meletakkan rukun tu pada keadaan yang sempurna. Meletakkan rukun tu dalam hal keadaan yang sempurna. Sunat je, sunat nadab. Baik, itu kalau daripada duduk ke berdiri ataupun baring ke duduk. Fa in qadara 'ala al-qiyam, tapi kalau dia mampu untuk berdiri, au qu'ud, mampu untuk duduk, qabla al-qiraah, sebelum dia baca Fatihah, kan, maka bacalah Fatihah dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk. Sebab dia mulakan dengan solat berdiri, sebelum dia baca Fatihah, dia dah berdiri dah, maka bacalah Fatihah tu. Jadi baca sampai seboleh yang dia boleh baca, sampai dia boleh baca, kan.
Tapi kalau dah setengah Fatihah tu tak mampu, dia pun duduk, maka dia kena sambung masa dia duduk masa dia hawa tadi, masa dia turun untuk duduk tadi tu, dia baca masa dia turun duduk sampai dia duduk, baca, teruskan baca. Baik. Okey, habis. Okey, ulang balik wa fa in qadara 'ala al-qiyam aw qu'ud qabla al-qira'ah qara'a qa'iman aw qa'idan. Mula dia solat duduk. Jadi bila lepas dia takbir tu, dia rasa macam boleh berdiri, dia pun berdiri, kan? Dia belum baca Fatihah lagi, dia rasa dah boleh berdiri, maka dia wajib berdiri sebab dia rasa dah kuat, kan? Begitu juga dia solat baring, memula takbiratul ihram baring, kemudian dia rasa macam boleh je aku duduk, wajib dia duduk, kan? Jadi kalau dia belum baca Fatihah lagi, dia jangan baca Fatihah, dia bangkit dulu, kan? Bangkit dulu, berdiri, atau bangkit duduk. Kalau dia baring, bangkit duduk dulu, baru dia baca Fatihah qabla al-qira'ah ni, qara'a qa'iman aw qa'idan. Okey, habis. Wala tujzi'uhu qira'atuhu fi nuhudhihi. Okey, tidak sah kalau dia baca Fatihah tu ketika dia turun. Okey, ini tadi tu daripada duduk ke berdiri. Okey, sekarang ni cerita lain pula, cerita baru, iaitulah dia daripada berdiri ke duduk. Kalau dia baca Fatihah tu, kemudian dia rasa tak larat nak duduk lah, jadi sorry, salah. Okey, ada lagi sambungan di cerita dia. Tidak sah bacaan Fatihahnya semasa dia naik, maknanya dia daripada duduk ke berdiri, kemudiannya ataupun daripada baring ke duduk. Jadi pertama tadi tu, kalau dia takbiratul ihram, lepas tu belum Fatihah dia dah rasa sihat nak berdiri, kan? Jadi dia kena berdiri dulu baru baca, kan? Dia tak boleh baca masa dia tengah naik. Tengah berdiri tu dia tak boleh baca, dia kena diam. Nanti dah betul berdiri, barulah dia berdiri betul, barulah dia baca. La tujzi'uhu qira'atuhu, tidak sah bacaan dia tu ketika dia sedang naik berdiri, sedang perjalanan tu dia tak boleh baca, tak sah. Li qudratihi 'alaiha fima huwa akmal minhu, sebab dia mampu untuk baca pada kedudukan yang lebih sempurna daripada nuhud tadi tu, daripada dia tengah naik tadi. Tengah naik tu tak sempurna lagi, nanti dah berdiri tu baru sempurna. Sebab baca Fatihah tu kedudukan dia ketika berdiri. Jadi tak boleh kita baca ketika kita mampu berdiri, tak mahu berdiri, duduk, tak boleh, tak sah. Ataupun dalam keadaan terbongkok, sebab nak berdiri tu kan terbongkok dulu, jadi tak sempurna berdiri, jadi tak sah baca ketika tu, dia kena sempurna berdiri. Okey, kalau dia nak berdiri, kalau dia rasa mampu berdiri. Falau qara'a fihi syai'an a'adahu, kalau dia ada baca sesuatu daripada surah Fatihah tu semasa dia nuhud, semasa dia naik nak berdiri tadi tu, dia wajib ulang. Sebab yang masa dia
nak naik tadi tak sah bacaan dia, habis. Ini kira lain, ini perkara baru. Wa tajibu al-qira'atu fi hawal ajiz. Wajib membaca Fatihah ketika orang yang lemah tadi tu, orang yang tak mampu berdiri tu hawa, artinya turun. Turun untuk duduk. Okey. Sebab Fatihah tu tempatnya ialah ketika berdiri, kedudukan baca Fatihah tu ketika berdiri. Tiba-tiba dia tak mampu berdiri, dia nak duduk. Jadi dia baca separuh pada berdiri, kemudian bila nak duduk teruskan baca semasa dia dalam perjalanan, li'annahu akmal mimma ba'dahu. Sebab masa dia turun tu, daripada sempurna dia berdiri sempurna lah, bila turun kurang sempurna, turun makin kurang kan. Kesempurnaan, tapi solatnya sempurna lah, sebab dia bukannya sengaja. Kalau sengaja tak sah lah, ini tak sengaja, cumanya hai'ah dia tu, keadaan dia tu yang paling sempurna berdiri, begitulah. Kalau duduk dah kurang sempurna, tapi solatnya sempurna, gitulah. Li'annahu akmal, sebab bila dia turun tu dia makin tidak sempurna. Yang keadaan sekarang lebih sempurna daripada akan datang, yang dia nak duduk tadi, nak duduk mimma ba'dahu. Sebab itulah masa dia hawa, masa dia nak duduk tu, dia kena baca, wajib pula tu. Walau qadara 'ala al-qiyam ba'da al-qira'ah, kalau dia solat duduk, lepas habis dia baca ba'da al-qira'ah, baca Fatihah, rasa boleh berdiri pula, Fatihah dah baca dah kan, wajib al-qiyam, maka wajib dia berdiri. Sebab memang solat tu wajib berdiri, duduk tu hanya bagi masyaqqah saja, masyaqqah syadidah, kalau tak mampu. Tapi bila hilang rasa tak mampu tu, maka wajib balik. Dan bila dia berdiri tu, dia berdiri nak rukuk lah kan, wajib dia berdiri untuk rukuk. Sebab rukuk tu ialah nuhud, turun daripada bukan nuhud, hawa, rukuk tu hawa, iaitu turun daripada berdiri. Jadi kalau sebelum rukuk dia mampu berdiri, dia berdiri baru dia rukuk. Tapi bila dia berdiri tu, bila tamakninah, dia berdiri tak perlu tamakninah, dia berdiri tu, dia berdiri liarka, terus rukuk, tak payah tamakninah, liarka minhu, dia berdiri untuk rukuk, dari untuk terus rukuk, liqudratihi alaihi, sebab dia mampu untuk berdiri. Dan lepas berdiri dia rukuk sebab dia mampu kan. Contohnya kapal tadi lah, dalam ombak kan, tadi dah dah lintang pukang kapal tu, tiba-tiba dia dah solat duduk dah, sebab kapal tu lintang pukang dah. Dia solat duduk, tiba-tiba dah habis baca Fatihah, tenang balik, ribut habis ribut, tenang balik kapal ni. Bila tenang je kapal, wajib dia berdiri kan. Kalau dia dah habis baca Fatihah, dia berdiri terus rukuk, tak payah tamakninah. Okey. Wa inna ma lam tajib at-tamakninah, hanya saja tidak wajib tamakninah kalau dia berdiri selepas baca Fatihah tadi tu, li'annahu ghairu maqsudin li nafsihi, kerana tamakninah tu bukanlah yang dimaksudkan untuk dirinya sendiri. Maksudnya bukanlah tujuan daripada solat duduk tadi tu. Lepas tu berdiri itu bukanlah tujuan berdiri selepas duduk tadi tu untuk mendapatkan tamakninah. Berdiri situ bukan untuk tamakninah, tapi berdiri untuk rukuk, begitulah maksud dia.
Sebab tu tak wajib tamakninah. Wa in qadara alaihi fi ruku', jika dia mampu tamakninah pada rukuk, wa in qadara alaihi, kalau dia mampu rukuk sebelum tamakninah, kan, maksudnya dia mampu rukuk tapi tak mampu tamakninah, irtafa'alaha, maka dia kena bangkit sikit lah, jongkit sikit ila haddir ruku' anil qiyam, ke tahap rukuk daripada berdiri. Maknanya daripada berdiri nak pergi ke rukuk, berdiri nak pergi ke rukuk. Jadi mestilah bongkok kan, bongkok sampai ke mana? Sampai dia akan angkat kepala dia tu ke tahap dia boleh tamakninah, kan? Okey. Sebab tamakninah pada rukuk dia tak boleh, sebab pening. Kalau tamakninah, subhanallah, tamakninah tu pada kadar subhanallah, dia baru subhana aja dah tak boleh dah, dia nak pitam dah, kan? Dia boleh rukuk, dia angkat terus, tapi bukan berdiri terus. Dia kena angkat sikit. Saya kira-kira dia mampu untuk tamakninah pada kadar subhanallah. Sekejap pun takkan tu tak boleh, kan? Dia angkat sikit, subhanallah, lepas tu baru dia teruskan, kan? Jadi dia berhenti pada kadar terangkat sikit lah, dia punya kepala dan badan dia terangkat sikit, masih dalam had rukuk lagi, kan? Iaitulah tangan dia masih lagi di apa tu, lutut, kan, di lutut, masih rukuk, cumanya tak ada letekan belakang, sebab dia tak boleh nak rukuk pening, sebab tu dia kena angkat sikit. Tapi rukuk tu wajib tanpa tamakninah, tapi tamakninah tu rukun yang asing. Sebab itulah di sini musannif dan juga muallif dia asingkan rukuk satu rukun, tamakninah satu rukun. Sebab dalam kes macam ni lah, boleh berlaku dia pening, kan? Jadi dia rukuk tapi tak tamakninah. Okey, dapat satu rukun. Tamakninah mana? Tamakninah ni diusaha pada kadar yang lain, kan? Okey, pada kadar yang masih boleh dikata rukuk lagi. Tapi kalau rukuk gaya begitu tak sah pula, tak sempurna, kan? Jadi tamakninah tu pada kadar rukuk yang tak sempurna ataupun sempurna yang paling minimum, kan? Dia tamakninah berhenti sebentar dekat situ. Fa in intasaba thumma raka'a batalat salatuhu. Tapi kalau dia tegak sikit, kan, kemudian dia rukuk balik, sebab bila dia rukuk tadi pening, nak pitam, kan? Jadi dia tegak balik, ambil nafas, kemudian dia rukuk balik. Kalau dia buat macam itu, maka batal solatnya, lima fihi min ziyadati rukuk, sebab dia dah buat rukuk 2 kali. Okey. Jadi dia berhenti, dia tegak sikit tu, dia berhenti untuk dapat tamakninah, kemudian dia terus naik, dia tak boleh turun balik rukuk, tak boleh dia turun balik, itu 2 kali rukuk. Dia terus naik, dia berhenti tu untuk dapat tamakninah. Taib, au ba'da tamakninah, ataupun dia rukuk dapat tamakninah, maka faqad tamma ruku'uhu. Okeylah, tak ada masalah, dapat rukuk dengan sempurna. Wala yalzamuhu al-intiqal ila hadir raki'ina, dan tidak wajib dia intiqal, dia berpindah rukun tadi tu daripada rukuk ke tamakninah, kan? Tamakninah tu satu rukun, rukuk tu satu rukun. Jadi
dia nak pindah rukun tumakninah kepada rukuk kepada tumakninah tu, dia tidak wajib dalam keadaan had orang rukuk, kan? Sebab dia rukuk, dia tak boleh tumakninah, pening. Jadi dia berhenti pada kadar yang dia boleh tumakninah. Tak semestinya dia berhenti tu mesti dalam had rukuk. Walaupun dia terangkat sikit, kan, terangkat sikit, itu yang bolehnya. Di situlah tumakninah dia. Okey, wallahu alam lah. Taib. Walau qadara, habis. Walau qadara fil i'tidal qabla tumakninah qama wa tama'anna. Dan kalau dia mampu untuk i'tidal, berdiri selepas rukuk, dan tak boleh tumakninah, dia boleh berdiri kejap je. Dia solat duduk tadi, kan, lepas tu dia berdiri, kemudian dia rukuk pun tak boleh lama. Jadi dia rukuk tu satu, kemudian dia berhenti di tengah, dia tegak sikit, dia berhenti untuk dapat tumakninah. Lepas tu bila i'tidal tak boleh lama juga. Bila tegak tu dah tumbang, kan. Jadi dia qama wa tama'anna, dia berdiri pada kadar yang dia boleh berdiri. Pada kadar yang dia boleh berdiri, ya, qama wa tama'anna, itmi'nan. Jadi mula-mula dia berdiri dulu, berdiri i'tidal, kemudian dia buatlah macam-macam mana pun yang dia boleh dapatkan tumakninah masa i'tidal tadi, sama ada dia condong ke, dia bongkok ke. Qama wa tama'anna, maka hendaklah dia berdiri untuk i'tidal, wa tama'anna, dan dia carilah posisi yang dia boleh tumakninah. Tak semestinya kena berdiri betul-betul, sebab dia tak boleh berdiri, kan. Dia tak boleh dapat tumakninah semasa berdiri betul tu, i'tidal. Wa kadza ba'daha, tapi kalau dia boleh berdiri i'tidal dan boleh tumakninah, itu sempurnalah i'tidal dia. Kan, selepas i'tidal tu dia dapat tumakninah. Okeylah, itu tak ada masalah. In arada kunutan fi mahallihi, begitu juga kalau dia boleh i'tidal selepas tumakninah. Okey, i'tidal tu berdiri i'tidal, berdiri betul lah, berdiri tegak. Begitu juga kalau dia boleh berdiri tegak selepas tumakninah, selepas mendapatkan tumakninah, dia boleh berdiri tegak jika dia mahu baca kunut. In arada kunutan fi mahallihi, pada kedudukannya berdiri. Kunut mesti berdiri, ya. Tak boleh kunut duduk, batal solat dia. Jika mahu baca kunut di tempatnya, itulah ketika berdiri, selepas dia mendapatkan tumakninah dalam i'tidal. Wa illa fala yalzamuhu al-qiyam. Kalau dia tak mahu untuk kunut, maka dia tidak perlu untuk terus berdiri. Tak perlu terus berdiri, dia sujud dia terus, kan. Jadi selepas tumakninah dia mahu berdiri untuk kunut, maka dia boleh terus berdiri. Kalau dia tak mahu, maka tak perlu berdiri, tak perlu teruskan berdiri, dia kena terus sujud. Li'annal i'tidal ruknun, sebab i'tidal itu satu rukun qasirun, rukun yang pendek. Fala yatul, maka dia tak boleh dipanjangkan. Dah habis tumakninah, sujud dia terus. Kecuali in arada kunut, kecuali kalau dia nak baca kunut. Kalau tidak, sujud je, jangan panjang. Baik, habis. Wa qadiyatul mu'allil jawazul qiyam. Kes mu'allil, kunut itu menjadi penyebab. Mu'allil penyebab. Kes kunut yang menjadi penyebab, itulah kes kunut yang menjadi penyebab
harusnya berdiri. Qadiyatul mu'allil jawazul qiyam. Kes mu'allil tu kunut lah. Kunut itulah menjadi penyebab kepada harus berdiri. Manakala qadiyah yang lain pula, qadiyah tu ta'lil, qadiyah kes kejadian berdiri untuk kunut. Jadi kunut tu dibaca kerana berdiri lama. Itu man'uhu, itu dilarang. Itu tak boleh. Jadi kes yang pertama, kejadian pertama, dia berdiri, qadiyah pertama, kejadian pertama, kunut itu yang menjadi penyebab perlu berdiri. Kejadian kedua, memang dia nak berdiri, dengan sebab berdiri itu dia baca kunut. Jadi kejadian kedua, berdiri tambahan selepas tamakninah, dia lamakan berdiri, kan, supaya dapat baca kunut. Itu ta'lil. Bila orang tanya mengapa kau berdiri, sebab nak baca kunut. Mengapa kau berdiri, sebab nak baca kunut, itu tak boleh, itu batal. Mana'uhu, mana ditegah. Tapi kalau orang tanya mengapa engkau macam mana, bila orang tanya engkau nak baca kunut ke? Ya. Jadi engkau kenalah berdiri lama. Engkau nak baca kunut ke? Ya. Jadi kena berdiri lama lah. Itu jawaz, harus berdiri lama. Sebab apa? Dia nak baca kunut. Wa huwa aujuh, ini yang paling kuat sekali lah daripada banyak pendapat ulama tu. Ini yang paling kuat sekali. Fa in qanata qa'idan batalat salatuhu, kalau dia kunut dalam keadaan duduk, batal solatnya. Faidatun, ini satu faedah. Su'ila Syekh Izzuddin bin Abdussalam, pernah satu kali ditanya Syekh Izzuddin ibn Abdussalam an rajulin yattaqi syubhat, tentang seorang lelaki yang dia cuba mengelak diri daripada perkara syubhat. Wa yaqtasiru ala ma'kuli yasuddu ramqa min nabatil ardi wa nahwihi. Kemudian dia hanya membataskan makanan dia untuk yasuddu ramqa, untuk membasahkan tekak daripada tumbuhan yang melata dan seumpamanya. Fadhafah, maka dia pun menjadi lemah bisa babizalika, dengan sebab dia punya sikap tadi, anil jumu'ah, daripada menunaikan solat jumu'ah wal jamaah, dan tak dapat solat jumu'ah, dia tak larat ni, sebab tak makan kan, makan rumput ni. Wal qiyam fil faraid, dan dia tak mampu juga untuk melakukan segala kewajipan. Fa'ajaba, dan Syekh Izzuddin ibn Abdussalam menjawab, annahu la khaira fi wara'in, tidak ada kebaikan pada wara' yang membawa yu'addi ila isqati faraidillah ta'ala, yang membawa kepada tak mampu atau gugur melaksanakan kefarduan daripada Allah Ta'ala, sampai dia tak boleh nak laksanakan kewajipan, itu langsung tak ada kebaikan langsung. Warak-warak tak berguna. Allah Ta'ala alam. Akan datang tentang faslun fi sujud sahwi fi salati fardhan kanat au naflan, sujud sahwi pada solat fardu ataupun solat sunat. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.